Saya akan menerangkan tentang manhaj penafsiran Abdullah bin Abbas. Metodologi para sahabat dalam tafsiran berikut ialah: yang pertama, pentafsiran Al-Quran dengan Al-Quran; pentafsiran Al-Quran dengan hadis Rasulullah SAW. Yang ketiga, pentafsiran Al-Quran mengikut kaedah bahasa Arab. Yang keempat, ijtihad dan mengeluarkan ketetapan dan petunjuk daripada ayat-ayat tersebut. Seterusnya, ciri-ciri yang perlu ada pada para sahabat ketika mentafsir untuk mendapatkan makna dan ketetapan ialah: yang pertama, pengetahuan mereka yang tepat tentang syarak dan kaedah bahasa Arab. Yang kedua, pengetahuan mereka yang tepat tentang adat dan kehidupan Arab pada zaman jahiliyah. Yang ketiga, pengetahuan mereka yang tepat tentang keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani di semenanjung tanah Arab pada masa turunnya Al-Quran. Yang keempat, pengetahuan mereka yang tepat tentang keadaan dan peristiwa turunnya Al-Quran. Yang kelima, kekuatan kefahaman dan keupayaan persepsi dalam memahami Al-Quran. Seterusnya, senarai madrasah dalam tafsiran bersama dengan guru dan pelajar-pelajarnya. Yang pertama, madrasah tafsir di Mekah. Gurunya ialah Abdullah bin Abbas dan muridnya ialah Sa'id ibn Jubair. Yang kedua, madrasah tafsir di Madinah. Gurunya ialah Ubay bin Ka'ab al-Ansari dan muridnya Rafi' bin Mahran al-Riyahi. Yang ketiga, madrasah at-tafsir di Kufah. Gurunya merupakan Abdullah bin Mas'ud dan pelajarnya adalah Zar bin Hubish. Seterusnya, Abdullah bin Abbas merupakan ulama dan penterjemah Al-Quran. Nama sebenar beliau adalah Imam Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib dan beliau adalah sepupu Rasulullah SAW, dan ibunya iaitu Lubabah Al-Kubra binti Al-Haris Al-Hilaliyah, saudara perempuan kepada ibu orang mukmin iaitu Maimunah binti Al-Haris. Seterusnya, Ibnu Abbas dilahirkan di Al-Sya'ab 3 tahun sebelum hijrah dan beliau wafat di Taif pada tahun 68 dalam usia 70 tahun. Beliau digelarkan tinta dan laut kerana ilmunya yang besar, dan baginya jawatan presiden berakhir dengan fatwa fiqh, hadis dan tafsir. Seterusnya, faktor kecemerlangan beliau ialah: yang pertama, kesediaan semula jadi akalnya; yang kedua, didikannya di rumah para nabi; yang ketiga, doa daripada Rasulullah SAW; yang keempat, persahabatannya dengan para sahabat untuk mendapatkan ilmu daripada mereka; yang kelima, minatnya dalam menuntut ilmu; yang keenam, menghafal syair-syair bahasa Arab; yang ketujuh, budaya ensiklopedianya dan kekuatan hujahnya dalam berkata-kata. Seterusnya, manhaj Ibnu Abbas dalam tafsir ringkasan ialah: yang pertama, menjelaskan Al-Quran dengan Al-Quran; yang kedua, mentafsir Al-Quran mengikut sunnah Nabi; yang ketiga, menerangkan Al-Quran dengan bahasa dan memberi buktinya; yang keempat, mentafsirkan Al-Quran dengan tekun dan mengistinbatkannya; yang kelima, menggabungkan ayat-ayat yang bercanggah. Seterusnya, kaedah periwayatan dari Ibnu Abbas. Yang pertama adalah kaedah Muawiyah ibnu Salih adalah kaedah yang betul yang disetujui oleh ulama hadis. Yang kedua, jalan Qais bin Muslim al-Kufi adalah jalan yang betul mengikut syarak dua syekh. Yang ketiga, jalan Muhammad bin Ishaq adalah jalan yang baik dan sanadnya adalah baik. Yang keempat, jalan Sati adalah jalan yang baik. Seterusnya, dua buku tentang tafsir Ibnu Abbas. Yang pertama, Tanwir al-Miqbas daripada tafsir Ibnu Abbas. Tafsiran ini disusun oleh Abu Tahir Muhammad ibnu Yaqub al-Firuzabadi, pengarang Kamus Al-Mutih. Susunan tafsir ini menurut susunan Al-Quran dari surah Al-Fatihah hingga surah An-Nas. Yang kedua, tafsiran yang dinamakan Ibnu Abbas. Ini adalah tafsiran yang betul dari Ibnu Abbas melalui Muawiyah bin Salih, dari Ali bin Abi Talha, dari Mujtahid dari Ibnu Abbas.